Seterusnya, majlis mempersilakan pemidato ketiga pada pagi ini, Saudara Muhammad Saifuddin dari Sekolah Menengah Kebangsaan Baru Bintulu, Sarawak. Dipersilakan. Cubaan suara, cubaan suara, cubaan. Tajuk pidato beliau, membudayakan ilmu merancang keuangan dalam kehidupan seharian. Dipersilakan. Anda pasti gemar menonton animasi Upin dan Ipin, bukan? Betul. Namun, di sebalik watak utama Upin dan Ipin, anda pasti kenal dengan rakan Cinanya yang bernama Meme dan rakan Indianya yang bernama Raju. Namun hadirin, tidakkah anda sedar di sebalik animasi kegemaran ramai ini telah menerapkan nilai-nilai murni termasuk ilmu merancang kewangan sejak kecil lagi? Terima kasih Puan Bentara Bicara, sidang intelektual berkarisma, Div Pasak Pimpinan Negara, seterusnya sidang Dewan Pencetus Minda kelas pertama. Assalamualaikum dan sambutlah salam satu Malaysia. Ramai orang berasa kurang selesa apabila bercakap mengenai istilah perancangan kewangan. Bagaimanakah pula dengan anda? Jika anda berasa kurang selesa, anda mungkin tidak tahu merancang kewangan anda dengan bijak. Justru saya pada hari ini tampil dengan kesedaran untuk menyampaikan pidato yang bertajuk membudayakan ilmu merancang kewangan dalam kehidupan seharian. Merancang kewangan bukan sahaja memberi gambaran mengenai kedudukan kewangan, malah memberi hala tuju masa hadapan dengan menetapkan matlamat yang diharapkan secara lebih berkesan. Persoalannya, bagaimanakah membudayakan ilmu merancang kewangan dalam kehidupan seharian? Oleh itu, 4 benua idea kita jelajahi. Fokus bicara saya yang pertama, tetapkan matlamat kewangan, manifestasi pengumpulan harta efisien. Pepatah Cina ada mengatakan, perjalanan 1000 batu perlu dimulakan dengan langkah yang satu. Orang biasa merancang untuk beberapa hari. Orang sederhana merancang untuk beberapa bulan. Tetapi orang kaya merancang untuk bertahun-tahun, malah berdekad-dekad lamanya. Oleh itu, tetapkan matlamat kewangan anda, wujudkan pelan perancangan kewangan dan pastikan nilai bersih wang anda. Adakah anda mahu menjadi jutawan bumi putra terkenal seperti Tan Sri Sheikh Mokhtar Al-Bukhari? Atau di Istihan Muflis terkenal seluruh negeri? Maka contohilah anak watan Norman, Edri dan Yusri kerana mempunyai studio produksi yang tersendiri. Lantaran itu hadirin, matlamat yang satu dijadikan hala tuju, bergerak sederap, keringat dipacu. Semoga segala impian dan harapan menjadi kenyataan satu hari nanti. Fokus bicara saya yang kedua, elakkan beban hutang dalam kehidupan seharian. Sepanjang tempoh 2005 hingga 2009, Malaysia digemparkan dengan kes 3,548 orang pemegang kad kredit yang di Istihan Muflis. Meremang bulu roma saya. Apa yang menghairankan? Mereka terdiri daripada golongan eksekutif muda yang berusia 30 tahun ke bawah. Mereka bijak tetapi berhutang. Mereka kaya tetapi gagal merancang kewangan. Oleh itu, pengurusan aliran tunai perlu diteliti dengan menetapkan matlamat kewangan anda, menjejaki ke mana perginya wang anda, menilai tabiat berbelanja anda dan berbelanjalah mengikut kemampuan. Hal ini berupaya mengelakkan anda daripada dibelenggu hutang untuk jangka panjang. Langkah Permodalan Nasional Berhad menganjurkan Minggu Saham Amanah Malaysia dilihat sebagai satu usaha murni untuk menyalurkan sebanyak mungkin maklumat berkaitan ilmu merancang kewangan. Pilihan di tangan anda. Sama ada mahu terus bergelumang dengan beban hutang atau menikmati hidup jangka panjang tanpa dibelenggu hutang. Beban hutang kita elakkan, masalah meminjam kita singkirkan, hubungan keluarga kita eratkan. Fokus bicara saya yang ketiga, budaya menabung sebagai pengurusan persaraan dinamik. Ingat, gaya hidup anda masa kini belum tentu terjamin jika anda tidak merancang kewangan anda. Kusangka panas hingga ke petang, rupa-rupanya hujan di tengah hari. Jika tiada tabungan pada usia muda, timbul masalah di hari tua.
anda tidak akan bekerja sepanjang hayat. Sampai masa anda perlu bersara. Persoalannya, bagaimana hendak mengekalkan sosioekonomi ketika bersara? Oleh itu, rancanglah tabungan anak-anak seawal usia 6 bulan di dalam amanah saham didik. Akhbar Utusan Malaysia melaporkan golongan sederhana memerlukan sekurang-kurangnya RM1 juta ketika bersara jika mahu mengekalkan gaya hidup semasa. Lebih mengejutkan, sebanyak 72% pencarum kumpulan wang simpanan pekerja menghabiskan wang simpanan mereka dalam tempoh 3 tahun. Lantaran itu hadirin, amalkan budaya menabung dalam kehidupan seharian. Walaupun nilai tabungan yang dibuat itu sedikit, namun secupak dijadikan segantang, sedikit dijadikan bukit. Atau dalam bahasa Cinanya, Jisa Censang. Dan dalam bahasa Tamilnya, Sirutuli Peruvalam. Fokus bicara saya yang keempat, bentuk program pelaburan anda. Dunia sudah berubah, zaman semakin maju. Persepsi kita terhadap pelaburan turut berubah. Buktinya, seramai 10 juta rakyat Malaysia melabur dalam pelbagai unit amanah saham permodalan nasional berhad. Kerana apa hadirin sekalian? Tentunya untuk faedah jangka panjang kerana pulangan tahunannya yang kompetitif dan konsisten. Sebagai seorang pelabur muda, saya berasa amat berbangga tatkala membaca edisi khas Permodalan Nasional Berhad keluaran Berita Harian 31 Julai 2009. Gagasan satu Malaysia, rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan, menjadi titik tolak kepada wujudnya amanah saham satu Malaysia, pemangkin pelaburan negara. Faedah pelaburan telah diketahui. Sosioekonomi kita perbaiki. Bentuk program pelaburan anda sendiri. Konklusinya, 4 fokus bicara telah saya utarakan, maka membuktikan budaya ilmu merancang kewangan mampu menjamin kehidupan seharian. Dayung sudah di tangan, perahu sudah di air. Jangan biarkan ayam direban di sambar helang, padi di tangan menjadi lalang. Dalam arus globalisasi, reformasi PNB perlu diteliti. Ilmu merancang kewangan sudah anda ketahui. Apa yang ditunggu lagi? Ayo bergerak menjunjung visi bagi melahirkan modal instan berkualiti. Persoalannya di sini, adakah ilmu merancang kewangan sudah diaplikasi? Sama-sama kita renungkan. Sekian, Pemindato Pertiwi mengundur diri. Soalan bonus ya, Saudara Muhammad Saifuddin. Apakah budaya positif lain yang membantu dalam membudayakan ilmu perancangan kewangan? Apakah budaya positif Budaya positif lain budaya positif lain yang membantu dalam membudayakan ilmu perancangan kewangan? Terima kasih Tuan Hakim di atas soalan yang saya nanti-nantikan. Yang saya hormat, Dif-Dif kehormat, juga sidang Dewan yang saya muliakan. Apakah budaya positif lain untuk membangunkan, membudayakan ilmu merancang kewangan dalam kehidupan seharian? Pertama, sidang saksi, kita perlu mempersiapkan diri untuk merancang kewangan. Dalam hal ini, kita perlu menabung, merangka bajet kewangan kita serta menetapkan matlamat kewangan. Seterusnya, kita dapat menggunakan kewangan untuk keperluan pada masa akan datang. Fokus saya yang kedua, budaya positif yang lain yang diperlukan dalam mengukuhkan kewangan dalam kehidupan seharian ialah daripada institusi pendidikan. Misalnya di sekolah, Kelab Permodalan Nasional Berhad yang dianjurkan telah memimpin para pelajar supaya mengekalkan budaya menabung, budaya melabur dalam kehidupan seharian untuk jaminan bekalan pada masa yang akan datang. Perlu diingat, kewangan yang kukuh pada masa kini membolehkan kita menikmati kewangan yang akan kita miliki pada masa yang akan datang. Kesimpulannya, kita tidak perlu mengikut rumusan sotong Paul untuk membuat keputusan kerana kita sudah memiliki idea yang logik dalam menguruskan kewangan. Sekian, Pemindato Pertiwi mengundur diri.